Okay, so bismillahirrahmanirrahim. So sekarang ni yang 80-90% tu kita dah biar masuk dalam salur darah. Macam biasalah, dia akan beredar melalui salur darah yang namanya vein, dan kemudian dia akan masuk semula ke jantung melalui satu salur yang namanya vena cava. Okay, so sekarang ni yang 10% ni yang masuk ikut sistem limfa ni, diorang ke mana dan kenapa kena ada sistem limfa? So tengok rajah ni. So apa yang berlaku adalah bahan-bahan yang 10% ni diorang akan meresap masuk ke dalam kapilari limfa. Kapilari limfa ni dia ada satu ciri, dia bersifat buntu. Buntu tu maksudnya dia hujung dia tu bulat, dia tak ada macam ada cabang lain. Alright, so dia memang akan ada di antara kapilari darah. Kat mana-mana kapilari darah akan ada kapilari limfa ni. Boleh? So, dekat sini, apa yang berlaku adalah 10% bendalai interstis tadi tu akan masuk dalam kapilari limfa dan dia akan dikenali sebagai, ingat konsep biologi, bila dia berubah tempat, nama dia pun akan berubah. So, dia akan jadi bendalai limfa. Okay? Alright. So, sekarang dia dah masuk dalam kita punya kapilari limfa, dia dah nak mulakan perjalanan dalam sistem limfa. Cikgu. So, yang membina bendalai limfa ni siapa? Siapa yang akan masuk dalam bendalai limfa? Awak kena ingat. Semua benda tadilah. Tak ada terkecuali. Tapi emphasize more on air, amino acid, lymphocyte, fat. Boleh? Alright. So, mereka ni semua adalah antara komponen penting yang akan membina kita punya bendalai limfa. Boleh? Right. So sekarang ni bendalai limfa ni pun teruskan perjalanan. Dalam perjalanan dalam sistem limfa, dia orang akan jumpa beberapa komponen dalam sistem limfa. Antaranya adalah dia akan jumpa injap. Dalam kita punya sistem limfa ada injap. Cikgu, kenapa kena ada injap? Sebab cerita dia macam ni. Contoh, darah tu kan daripada jantung turun ke bawah. Bila turun ke bawah, dia kena naik atas balik, betul? So bayangkan kalau tak ada injap, tak ke bendalai limfa tu nanti dia dah naik ke atas, tiba-tiba jatuh bawah balik. Ingat kan, fungsi injap adalah untuk memastikan pengaliran satu hala sahaja. So dia membantulah. Tapi cerita dia, macam mana bendalai limfa tu boleh bergerak? Dekat sini ada bantuan otot. So contoh kita punya otot kaki ni kan, skeletal muscle kita, bila dia mengecut, tekanan bendalai limfa akan menjadi tinggi. So bila tinggi apa? Dia naik ke atas. So dengan adanya injap, tak adalah bendalai limfa tu jatuh bawah balik. Macam itulah konsep dia. Okay, so ada injap. Kemudian diteruskan perjalanan lagi. Jalan, jumpa nodus limfa ataupun lymph nodes. Nodus limfa ni apa? Nodus limfa ni dia adalah tempat di mana, cikgu panggil kilang kilang penghasilan limfosit. Tempat penghasilan antibody. So penting untuk kita ada sistem limfa. Kalau tak ada, maka badan kita mudah untuk terkena jangkitan. Right, so nodus limfa ni bukan ada satu je, dia ada dekat banyak tempat. So in other words, lymphatic system kita juga adalah berfungsi sebagai penghasilan antibody. Boleh? Alright, so teruskan lagi perjalanan. So dia akan jumpa benda yang samalah, injap, nodus limfa, sampailah. Okay, so sampai kan tadi cikgu cakap, lymphatic system kita, sistem limfa kita akhirnya akan bergabung semula dengan kita punya sistem peredaran darah. Tapi dia ada cabang. So takkanlah semua nak masuk itu satu jalan yang sama, betul tak? So hebatnya ciptaan Tuhan, terhasillah dua laluan. Maksudnya untuk bendalai limfa kembali semula ke dalam sistem peredaran darah, dia ada dua jalan. Jalan yang pertama adalah sama ada dia nak ikut kanan ataupun kiri. Boleh? Kalau dia nak masuk ikut kiri, maka dia akan keluar ikut ductus thorax dan kemudian dia akan pergi ke vena subclavicle kiri dan akhirnya dia bersambung dekat vena cava. Tapi kalau bendalai limfa tu datang daripada belah ductus kanan, maka dia akan bersambung dekat vena subclavicle kanan dan dia akan bersambung balik. Dia akan bercantum balik pergi ke vena cava. Maka lengkaplah kita punya komposisi darah dan masuklah semula ke dalam jantung. Lepas tu mulalah balik sistem pulmonary.
Boleh sampai situ? So cikgu harap dengan penjelasan cikgu ni at least dapat membantu awak sedikit untuk faham. Alright, untuk faham cerita tentang sistem limfa, bagaimana pembentukan bendalai intestines, kemudian macam mana boleh ada bendalai limfa, apa perbezaan dia, alright, and then kenapa kena ada sistem limfa dan sebagainya. So, cikgu nak ucapkan selamat belajar dan stay tune dengan cikgu. Okay, just let me know kalau ada request untuk any other topics. Mungkin the next video would be mental health topic. I don't know. So stay tune dengan cikgu. Till then, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See ya.